Ini insya-Allah di sinilah bidadari-bidadari syurga Allah, insya-Allah, dan juga bidadara ke golongan lelaki. Insya-Allah pemuda-pemudi yang akan menghias, akan mendiami syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya Ustazah, saya tengok mungkin pensyarah ada sama ke ni? Staff lain, mungkin ibu bapa, wallahualam. Ustazah mohon maaf sangat-sangat, sepatutnya start 8.30 kan, tapi terlambat dalam 20 minit, banyak juga terlambat tu. Ustazah sendiri kurang sihat. Kedua, suami Ustazah pun dia baru saja sampai maghrib tadi, maksudnya dia kerja agak jauh sikit Melaka. Jadi Ustazah mohon maaf di atas kelewatan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah yang sabur, Allah yang maha penyabar, memberikan kita sabar dalam menanti tadi. Siapa yang memilih sabar dan redha, insya-Allah itulah kaedahnya Allah nak membersihkan hati kita, insya-Allah. Fasabrun jamil walakal jannah. Sabar itu indah dan bagimu adalah syurga. Subhanallah. Jadi sabar tu kan takkan datang bergolek. Mesti ada sesuatu yang berlaku. Allah create sesuatu untuk menguji sabar kita. Kalau hilang sabar, pandailah Ustazah buat alasan. Kan? Pandailah dia pusing kan, guna hujah-hujah dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita di kalangan as-sabirin, sehingga insya-Allah kita semua layak dipanggil, diseru di akhirat kelak dengan satu seruan yang sangat indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera kepada kamu wahai orang-orang yang sabar, disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Walaupun kamu masih muda lagi, cabaran hidup kamu pun tak kurang hebatnya kan. Kamu sentiasa berperang dengan perasaan apa? Dengan kawan-kawan yang ada klip-klip. Mungkin ada rasa sedih dengan ibu bapa. Kadang rasa mak ayah tak sayang. Kadang stres dengan pensyarah. Stres ke dengan pensyarah? Tak. Oh, Yusi memang terbaik lah. Memang tampal muka pensyarah dalam bilik. Subhanallah. Kemudian apa ni, mungkin stres dengan exam. Stres ke dengan exam? Tak juga, hebatnya. Memang tak sabar-sabar kau boleh hari-hari nak exam. Masya Allah, Allahu Akbar. Ustazah memang jumpa memang bakal-bakal ahli syurga sungguh ni kan. Amin ya rabbal alamin. Salamun alaikum bima sabartum. Firman Allah ni ayat sebelumnya, Allah berfirman apabila masuk orang-orang sabar ke dalam syurga, kemudian akan keluarlah daripada setiap penjuru syurga para malaikat beratur, berdiri untuk menyambut orang yang sabar masuk dalam syurga. Lalu akan diucapkan, Allah dan para malaikat akan ucap, salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Subhanallah. Siapakah orang-orang yang sabar tu? Boleh angkat tangan tak? Ada yang tak confident. Separuh je. Dia tengah-tengah. Dia sabar tak sabar, sama je. Subhanallah, alhamdulillah. Ustazah sangat berbesar hati dengan jemputan ni. Terima kasih Universiti Sains Islam Malaysia. Terima kasih kepada pelajar yang menguruskan. Ni bawah apa dia? Persatuan? Sekretariat Rakan Muda. Muda sangatlah ni. Nampak muda. Ustazah sebenarnya cari satu wajah ni yang sangat Ustazah kenal ni. Masa kecil buat susu lah untuk dia. Tak nampak lah. Tak ada. Oh, orang gandung ke tu? Tobek tak ada. Adik Ustazah tak tahu ada ke tak ni. Ustazah ada adik bongsu di USIM namanya Nabilah. Mana? Tak apa. Mana Nabilah? Okey, ada tu. Kan jatuh maruah. Adik tak datang, kakak datang ceramah. Ada tu. Nabilah memang pemalu. Itulah. Okey. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih juga serta Atika yang sama ikut. Lepas tu ada dua orang ni, senior Yusim ni. Hafizah dengan Syuhada. Ustazah Hafizah dengan Ustazah Syuhada ni. Dulu dia orang kuat juga Yusim ni. Nampak tak kuat? Subhanallah. Ustazah ni bila dengan student memang jadi level tu macam orang muda. Memang nampak macam budak universiti kan. Tolonglah iakan, kau tak berhenti sekarang juga.
Okey, subhanallah, alhamdulillah. Syukur pada Allah, selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dengan perantaraan lisan baginda lah telah sampainya risalah Islam, iman, ihsan, agama yang kita anuti sekarang dengan pengorbanan, air mata, air peluh, darah yang menitis. Akhirnya sampai Islam tu kepada kita. Pengorbanan para pemuda-pemudi di zaman Rasulullah, para balu, para janda dan sebagainya, anak-anak yang kehilangan ibu bapa, subhanallah, pengorbanan mereka yang menyebabkan hari ini kita dapat menikmati Islam yang kita sebut kita sebagai Muslim. Kemudian insya-Allah kita mukmin, insya-Allah kita juga muttaqin. Jadi dah sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ambil masa berselawat sikit, boleh? Boleh ke nak dengar suara pelajar Yusim ni? Boleh ya, kuat-kuat ya. Baik, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-samalah serentak ya. Macam skema pula kan. Macam kelas apa ni kan, ustazah baca. Okey, serentak ya. Wahid, isnin, salasa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kuat lagi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Boleh tak kita alunkan tu dengan daripada hati, sebab ada malaikat yang tugasnya menyampaikan salam dan selawat kepada Nabi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillah malaikatan yuballighunani an ummati salam. Sesungguhnya di sisi Allah ada malaikat yang menyampaikan salam dan selawat daripada umatku. Jadi walaupun kita ni memang tak dikenali pun oleh penduduk bumi ni, kita tak dikenali oleh manusia, tak apa. Tapi sekiranya kita berselawat dengan hati, dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan kekhusyukan, insya-Allah nama kita naik ke langit. Ya Rasulullah, umatmu yang bernama Asma, contohlah, Siti, Nabila, Atika, Syuhada, Fiza, sebut yang tahu je lah. Ya Allah, umatku yang bernama sekian menyampaikan salam dan selawat kepadamu. Tapi bila kita ucap salam dan selawat tak rasa gemetar di hati kita, itu tanda hati kita sangat sakit dan tenang. Okey, kita sambung lagi. Boleh? Okey, semangat ya. Suara bunyi sedap-sedap belaka, macam kori belaka. Jauh kan dia duduk sebab mungkin dia nampak penuh. Jadi dia tak boleh nak ni, subhanallah. Dia ada makam tertentu saja yang dia nampak para malaikat Allah, subhanallah. Itu yang dia tak boleh duduk depan tu. Allah akbar, astagfirullah. Sarkastik ustazah ya. Okey, sambung ya. Pujian terhadap Rasulullah, wahid isnin salasa. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahu suduri ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi subhanallah.
Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat. Barang siapa yang berselawat ke atasku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Bila kita ucap salam dan selawat kepada Nabi 10 kali, Allah akan balas selawat itu 100 kali. Bayangkan. Siapakah kita? Kita hamba Allah yang sangat banyak dosa. Dosa mata, dosa mulut, dosa hidung, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Terlalu banyak dosa. Antara dosa dengan pahala mana lebih banyak? Dosa. Tapi dengan kita mengucapkan selawat pada Nabi, kita berhak dan kita layak dapat selawat daripada Allah. Bukan asbab kerana kita banyak melakukan ibadah, tak. Bukan kerana kita baik, bukan kerana kita suci. Tapi Allah bagi kelebihan bagi orang yang mengucapkan selawat dan salam ke atas Nabi SAW. Nabi bersabda lagi, "Ghurima anfun man dzukirtu indahu lam yusalli alayya." Rugilah, malanglah kalau ayat ghurima tu, celakalah kamu apabila disebut namaku lalu tidak berselawat kepadaku. Bukan nak kata Nabi nak sumpah ataupun nak kata apa, tapi Nabi nak bagi kita faham sangat malang bagi kamu apabila dalam satu majlis lalu disebut nama Nabi Muhammad, kita tak ucap selawat pada Nabi. Kerana itulah talian hayat kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi Ustazah menyeru diri Ustazah sendiri, kalau dalam sepanjang kuliah kita ni, slot kita ni ada sebut nama Nabi Muhammad, kita terus sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi tajuk yang diberi malam ni ialah mutiara diri adalah hati. Mutiara diri adalah hati. Subhanallah. Hati berada di mana? Oh, sini. Hati dekat mana? Hati tu kalau bahasa Inggeris kita sebut apa? Heart. Heart tu apa dia? Hati ke jantung? Kalau hati, liver. Betul ke? Liver duduk kat mana? Bawah, rusuk kiri, betul tak? Lepas tu kenapa kalau sakit hati tunjuk kat sini? Sepatutnya berdebar-debar hati saya, berdebar-debar hati. Sakit hati, tunjuk hati tu. Sebab itu sebenarnya yang berdebar-debar tu jantung kita berdegup kencang, betul tak? Sebab tengok awek lalu jatuh luar tu. Dudak. Memang sebenarnya terjemahan heart tu adalah jantung, betul tak? Sebab itu sebenarnya terjemahan yang lebih tepat adalah jantung, tapi senang kita sebut jantung hati lah. Tak apalah, memang sinilah hati kita, betul kan? Kita letak kat sinilah jantung hati kita. Subhanallah. Ramai mana orang yang sangat mengambil berat tentang zahirnya. Bila sakit segera jumpa doktor. Naik jerawat sebiji je, dia dah susah hati dah. Betul tak? Orang lelaki sehati tak naik jerawat? Alah, iyalah tu. Tak ada jerawat orang lelaki kan? Ya Allah, penampilan zahir. Kalau sakit, kita segera jumpa doktor. Sakit kepala, kita makan Panadol contohnya. Bila kereta sakit, kereta rosak, cepat baiki. Bila rumah rosak, secepat baiki. Pakaian kita, bila orang tegur, kenapa engkau pakai baju ni? Nampak macam berisi je. Oh, ya ke? Baju ni menyebabkan aku berisi. Itu kali terakhir dia pakai baju tu. Kalau baju tu, kau ni smart lah pakai baju ni. Oh, kalau boleh 24 jam nak pakai baju tu. Betapa pentingnya penampilan luaran sangat kita jaga. Tiba dah siap-siap keluar, nampak tudung kotor. Sanggup tak masuk balik tukar? Subhanallah. Kalau tadi tu masuk pintu tu kan, ada test. Test dulu. Lalu alat pengesan penyakit hati. Allahu Akbar. Kalau paling kuat tu tet. Okey, yang kurang tet sikit kan. Rasa tak ada tak orang nak lalu kot pintu tu? Pengesan penyakit hati. Takkan lalu sebab semua akan berbunyi. Syukurlah kita ni tak ada alat pengesan sakit hati, penyakit hati. Tapi pengesan demam, untuk sakit jantung, semua boleh dikesan. Betul tak? Tapi jalan ni kan tengok semua suci, bersih. Ni tengok orang lelaki, tengok muka beriman, soleh je ni. Tengah malam buat apa seorang-seorang?
Tidur, Masya Allah. Tahajud, Masya Allah, subhanallah. Ramai mana tengah malam buat maksiat, tapi Allah tutup, pagi esok pakai tudung, soleh-solehah je nampak. Betul tak? Bukan orang lain. Ustazah ni cakap pasal diri sendiri juga ni. Masya Allah. Astaghfirullahalazim. Okey. Ramai mana yang mengambil berat tentang penampilan zahir, tapi tak mengambil berat tentang penampilan hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Maka berjayalah orang yang sentiasa menyucikan hati. Ingat tak firman Allah ni? Dan betapa buruknya, betapa hinanya orang yang mengotorkan hati. Masya Allah. Rasa-rasa hati kita ni warna apa dah sekarang ni? Kalau warna putih, agak-agak warna apa dah? Warna pink. Warna hitam, warna coklat. Banyak tak rasa bintik-bintik hitam? Masya Allah, subhanallah. Okey, mari kita tengok. Mutiara diri adalah hati. Segumpal daging itu adalah hati. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Di hari yang tidak ada manfaat sedikit pun harta benda dan anak pinak kamu, kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah, iaitu di hari kiamat kelak, di padang mahsyar kelak, dengan jiwa yang selamat. Ustazah minta adik-adik ustazah sekalian, para wanita yang salehah, para lelaki yang saleh, pada waktu ini, pada saat ini, tolong hadirkan hati masing-masing di taman syurga Allah ini. Kemudian kita sama-sama pasang niat, ya Allah, aku nak bersihkan hati. Sebab orang yang bahagia dunia dan akhirat, orang yang tenang dunia akhirat, orang yang berjaya, sukses dunia dan akhirat adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Itu saja. Full stop. Hati yang bersih membawa bahagia dunia dan akhirat. Masya Allah. Sebab ramai orang yang merasakan hidup dia bahagia, tenang, sekian di dunia, tetapi bila dia celaka di akhirat, tidak ada ertinya dia bahagia, dia gembira di dunia. Subhanallah. Jadi bila kita mati kelak, yang kita bawa jumpa Allah adalah hati. Malam ni kita nak bincang soal hati. Masya Allah. Soal yang paling berat yang dinilai oleh Allah. Hadis Nabi SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hafal tak hadis tu? Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad kamu, rupa kamu, wa amwalikum, dan juga harta kamu. Allah tak pandang, semua tu Allah yang beri. Tetapi Allah sangat pandang, tempat jatuhnya pandangan Allah, qulubikum, hati kamu, dan juga amalan kamu Allah sangat pandang. Subhanallah, Allahu Akbar. Agak-agak pada waktu ni Allah pandang tak kita ni? Wallahu alam. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah pandang dengan pandangan pengampunan, sebab kita banyak dosa. InsyaAllah. Ini hadis Nabi SAW. Boleh baca sama-sama tak? Hafal tak hadis Nabi ni? InsyaAllah. InsyaAllah tu tak hafal tu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca serentak. Ala wa inna fil jasadi mudghah wa iza salahat salahal jasad kullu wa iza fasadat fasadal jasad kullu. Ala wahiyah qalbun. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ketahuilah bahawasanya dalam tubuh badan kamu itu ada seketul daging. Sekiranya daging itu baik, daging itu wangi, daging itu cantik, maka baik, wangi, cantiklah seluruh anggota badan kamu. Sekiranya daging kamu itu rosak, busuk, maka rosak dan busuklah seluruh anggota badan kamu. Rasul kata, ketahuilah itu adalah hati. Hati adalah raja kepada seluruh anggota badan. Apabila hati baik, tangan, mulut, mata, kaki semua akan jadi baik. Bila hati busuk, mulut akan busuk.
Mata melihat yang busuk, telinga akan mendengar yang busuk. Tapi bila hati kita jadi filter, jadi baik, bila tengok benda yang kotor, tak nak teruskan. Bila dengar umpatan, tak boleh teruskan. Tangan tak boleh nak menaik benda-benda yang tak elok. Kaki tak boleh melangkah kepada tempat yang tak elok. Maksudnya, kita ni perkara yang paling besar urusan kita di dunia apa dia? Untuk menjaga hati. Hati ini akan disembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah? Ya, apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Membawa maksud siapa yang di sini, manusia yang keluar daripada matlamat dia diciptakan, dia belum jadi manusia. Faham tak? Tujuan kita diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah. Apabila kita terkeluar daripada garisan beribadah kepada Allah, jadi hamba kepada Allah, tiba-tiba kita jadi hamba kepada telefon, hamba kepada drama, hamba kepada K-pop, hamba kepada manusia lain, hamba kepada fashion, hamba kepada internet. Maksudnya kita lari menjadi kehambaan kepada Allah. Ketika itu kita keluar daripada tujuan kita diciptakan. Bila kita terkeluar daripada tujuan kita diciptakan, masa itu kita tidak layak untuk dinamakan sebagai manusia. Seumpamanya begitulah. Sebab Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insan. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Kita keluar daripada lain beribadah, kita buat maksiat contohnya, kita terkeluar daripada menjadi manusia yang fitrahnya sebenarnya nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Masya-Allah. Ustazah dah nampak dah ada ustazah masuk tadi. Baru masuk. Ada tu. Nabilah tu. Masya-Allah. Okey. Adik bongsu tu. Baiklah. Ustazah nombor 2. Semua adik-adik 10 orang. Dia nombor 10. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya lelaki. Allahu Akbar. Kita tengok kan. Raja ni, kalau siapa-siapa yang nak tawan, orang lelaki nak tawan seorang perempuan, awak tawan apa? Tawan hati dia, betul tak? Masya Allah. Awak usik-usik sikit je hati dia, awak boleh tawan semuanya. Nanti fikiran dia, tangan dia, mulut dia, dia akan sebut je awak. Contohlah bila ditawan hati. Orang yang jatuh cinta, macam mana orang jatuh cinta? Angau, mabuk, jatuh cinta tu jatuh hati, betul tak? Sebab raja tu ditawan, akhirnya dalam fikiran dia kekasih dia lah. Apabila tanda-tanda orang jatuh cinta apa dia? Pertama, oh tak ada pengalaman, buat tak ada pengalaman Yang pertama, tanda-tanda orang jatuh cinta, nak kata hati ni, tanda-tanda orang jatuh cinta pertama akan disebut-sebut nama orang tu. Tersasul-sasul je. Mamat, Mamat, Mamat. Timah, Timah, Timah. Tersasul je. Tengok kambing pun tersebut. Mamat, sorry, kau kambing. Kan? Memang akan disebut-sebut nama tu. Tak sebut pada mulut, bergema dalam hati, bergema dalam fikiran. Oi. Dalam ramai-ramai lelaki tu dia nampak Mamat tu. Tarikan tu kuat tu. Yang kedua, tanda orang jatuh cinta. Dia selalu ingat, tadi sebut-sebut rindu, akan lahir rasa rindu. Oi, nampak motor Mamat pun jadilah. Nampak asrama Timah jadilah. Tak jumpa Timah hari ni. Minta maaf lah yang nama Mamat dengan Timah ya, bukan tujuan apa-apa ya. Okey, lepas tu tanda yang ketiga jatuh cinta apa dia? Akan lahir ketaatan. Timah kita jumpa esok pukul 11. Boleh beres. Roger. Pukul 7 pagi dia dah pilih baju, tudung apa semua. Dah siap dah. Betul tak? Pukul 10 dah tunggu. Abang Mama cakap, Timah sorry lambat, tak apa. Jangan risau. I'm okay. Okay, don't worry. Tak marah ni. Memang tak ada masalah. Akan lahir ketaatan. Timah, abang suka burger. Samalah, saya pun suka burger. Tiba-tiba, sebab tu tak suka pun burger. Tiba-tiba. Akan lahir kesalahan, lahir ketaatan.
Abang suka hijau. Samalah kita. Hijau apa? Hijau putih. Sama. Contoh. Padahal suka biru. Kan? Padahal suka orange. Apa-apalah kan merah. Kan tak sebut semua tak boleh pula. Okey. Tapi automatik. Dia bukan dibuat-buat. Dan paling tinggi tingkatan jatuh cinta, hati tu tanda telah ditawan, ialah akan lahir pengorbanan. Sanggup berkorban apa saja. Apa? Siapa nama tadi? Mamat. Abang Mamat ni kan. Timah, Abang Mamat ada banyak sangat masalah. Abang Mamat ada masalah tu, masalah ni, tak tahu Abang Mamat mampu tak membisikkan Timah. Abang Mamat jangan risau. Timah memang dilahirkan untuk menyelesaikan segala masalah Abang Mamat. Power tak ayat tu? Tolong gunakan ayat tu. Memang cair. Sanggup berkorban apa saja. Betul tak? Ustazah nak tanya, 4 tanda jatuh cinta ni ada tak dalam kisah cinta kita dengan Rasulullah? Allahu Akbar. Jauh sangatlah kamu ni. Tak boleh turun bawah sikit. Tak boleh. Tak, okay. Faham. 4 tanda-tanda itu sentiasa sebut-sebut Rasulullah. Lahir rasa rindu pada Rasulullah. Sanggup ketaatan kepada Rasulullah tanpa berbelah bagi. Sanggup berkorban untuk Rasulullah. 4 ciri tadi tu ada tak dalam kisah cinta kita dengan Allah, kisah cinta kita dengan Rasulullah, kisah cinta kita dengan ibu bapa, kisah cinta kita dengan Al-Quran? Subhanallah, jauh sangat. Betul tak? Sebab itu hati bila ditawan, kalau hati kita ada rasa cinta kepada Allah, segala perintah Allah tak ada masalah. Allah suruh tutup sekian-sekian. Allah kata gini batasanku, kamu jangan langgar, kamu jangan langgar. Apa yang aku haramkan, tak ada masalah. Sebab lahir ketaatan, sanggup berkorban apa saja. Kan Rasulullah sebut dalam satu hadis Nabi SAW, bila orang Arab Badui datang, ya Rasul, bila berlaku kiamat? Rasul kata, apa persiapan kamu untuk bertemu kiamat? Orang Arab Badui itu jawab, ya Rasulullah, aku tidak ada apa-apa. Solatku sedikit, puasaku sedikit, maksudnya yang sunat. Tapi dalam hatiku ada rasa cinta kepadamu ya Rasulullah. Apa jawapan Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Cinta berada di mana? Hati. Sebab itu kita cakap benda yang sangat besar, kerana rasa cinta pada Rasulullah melayakkan kita masuk syurga. Berada di syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kembali kepada firman Allah tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung, berjaya, cemerlang, bahagialah orang yang sentiasa membersihkan hatinya, dan rugilah, celakalah orang yang mengotorkan hatinya. Ustazah dengar ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dengar ceramah. Allah sangat kagum dengan seorang pemuda. Kamu ni pemuda kan? Pemuda-pemudi ni, Allah sangat kagum dengan seorang pemuda yang tidak mengikut nafsu mudanya. Sebab apa? Bila pemuda ni macam kamu masih energi masih kuat, masih hebat, nafsu kamu pun kuat, betul tak? Keinginan kamu kuat. Orang tua umur 60 70, dia nengok dah tak larat nak bebel, tak larat nak marah, tak larat, nafsu dah menurun dengan energi dia. Tetapi Allah sangat kagum kepada golongan pemuda, tapi dia tak mengikut nafsu mudanya. Masya Allah. Kalau ikut nafsu, kita nak buat apa? Betul tak? Kalau ikut nafsu, tu ingin apa? Tak boleh nak sebut bayangan dalam fikiran kita. Betul tak? Tiba-tiba sebut kita, rasa macam orang muda kan. Rasa nak sentuh, rasa nak dibelai, rasa nak dilayan rasa cinta ni, rasa nak dengar suara orang perempuan. Suka tak dengar suara orang perempuan? Laju je suka-suka. Dua orang depan ni suka tak dengar suara perempuan? Kalau tak suka, kena cek hormon tu. Ada tak stabil tu. Takut hormon estrogen terlebih. Subhanallah. Kalau ikutkan, memang sukalah gemesik suara perempuan kan. Kalau cakap telefon lagi tengah malam kan. Yang perempuan pun suka. Kalau ikut nafsu, nak borak, nak bergurau senda dengan lelaki. Itu nafsu, betul kan? Tapi sebab kita yang sedar ada iman, kita lawan keinginan tu. Kalau boleh nak tengok Blackpink tu, Astaghfirullah, macam ni tengok. Allah, apa Blackpink ni? Tengok lagi. Ustazah sebenarnya sebenarnya tak kenal Blackpink, tapi ada seorang hamba Allah kata, Ustazah, isu Blackpink Ustazah tahu tak? Tak tahu. Ustazah, tengok Blackpink tu apa. Rupanya K-pop tu kan?
Bila Ustazah tengok, Ustazah baru tengok 2 hari lepas. Ke semalam Ustazah tengok? Semalam. Ustazah ni, orang tua ni, tua dah lah Ustazah ni. Anak dah 6 orang. Tua dah Ustazah ni. Nak masuk 7 insya-Allah. Umur Ustazah dengan kamu beza 10 tahun lah kot. Ustazah muda lagi. Bila Ustazah tengok Blackpink tu, Ustazah perempuan, Ustazah boleh galik, leka. Tengoklah satu-satu. Bukan leka sebab apa? Sebab kreatifnya dia punya koreografi tu kan. Ustazah nak test je Canggu tu kan. Awak jangan tengok. Dia tak jadi Blackpink, dia jadi blur nanti awak tengok. Jadi blank. Sebab memang seksi. Dengan lengkok dia dengan ni. Ustazah tengok macam mana remaja yang tidak ada iman yang kuat. Boleh tak kuat tak. Bila tengok tarian dia, seksi dia, apa semua. Tapi memang kreatif. Dia punya tu memang kreatif. Dia kan baru datang Malaysia, betul tak? Dah balik ke dia? Oh, belum. Tak balik lagi. Dia akan datang USIM ke macam mana? Astagfirullahalazim. Ustazah tengok, ya Allah, rupanya peminat dia sangat fanatik. Sanggup beli walaupun penuh ni. Kita ni pun penuh juga ni. Minta maaf ya pasal duduk atas tangga dan sebagainya. Allahu Akbar. Nak kata kan sold out dia punya tiket mahal, ratus pun duduk depan. Remaja kita sanggup, fanatik sangat. Ikut fashion dia apa semua. Remaja yang tak kuat lagi benteng iman dalam hati tu tengok, mula tengok lama terangsang, lama-lama nak tengok lebih-lebih. Tengok separuh nak tengok habis. Tak ada apa-apa, akhirnya terlibat dengan pornografi, akhirnya melakukan masturbation, onani dan sebagainya. Akhirnya ketagih, akhirnya berlakulah kerosakan pada otak bahagian depan yang nama BFC. Otak bila lihat pornografi akan berlaku 5 kerosakan pada otak berbanding kesan dadah kepada otak. Nak kata bahayanya kesan melihat pornografi, gambar lucah, video lucah dan sebagainya, berlaku kerosakan. Sebab apa? Bila kita tengok benda-benda yang lucah ini, dia akan merangsang. Rangsang apa? Hormon dopamin yang akan merendam otak bahagian depan, namanya BFC. Itu ringkasan. Ustazah kalau sebut panjang, fail. BFC je ringkasan. Nampak macam terror dah tu. Okey. Dopamin bila dialirkan begitu banyak, sebab selalu tengok terangsang, layan rangsangan. Tengok je, ini bukan melakukan masturbation, hanya tengok. Bila terendam begitu lama, akhirnya dia mengecut, dia hilang kawalan apa? Otak bahagian depan yang membezakan kita dengan binatang. Kalau orang Ganu, natang. Saya orang Terengganu ya, made in Malaysia. Dengan binatang. Binatang tak ada otak bahagian depan ni. Otak bahagian depan fungsi dia apa? Untuk rasa berdosa bila buat dosa, rasa bersalah bila buat salah. Membezakan antara baik dan buruk. Remaja hari ini cabaran paling utama. Bila tengok perkara-perkara begini, otak bahagian depan mula rosak, dia tak rasa salah bila buat salah. Nauzubillahi min zalik. Okey. Jadi kita ni kan orang lelaki lah, bila tengok aurat orang perempuan kan, kalau tengok Blackpink tu apa semua kan. Ustazah tahu kamu tak tengok. Kamu macam blur Blackpink, tak pernah dengar, kali pertama dengar. Kalau kamu tengok ada pelajar perempuan kan, sini bukan semua pengajar Islam, kita campur, betul kan? Tapi dikawal pelajar USIM kan, pakaian semua kan, subhanallah. Maksudnya dikawal lah, pakai tudung labu, insya-Allah semua ni pakai tudung labu. Ada tak yang pakai seksi? Insya-Allah tak ada. Kalau ada pun tak pernah, tak tengok kan. Kamu kan bila tengok benda-benda macam tu, of course kamu akan terganggu, betul tak? Betul, memang terganggu. Bila kamu terganggu, kamu buat apa? Astaghfirullahalazim. Terus baca Yasin. Allahu Akbar. Okey, kita tengok sikit penawar bagi hati. Ini hati siapa ni? Hati kita memang selalu kena baiki, rosak apa semua, sakit. Hati kita selalu sakit. Okey, kita berada di mana? Yang pertama atas tu dia sebut apa? Saya tak nampak kat sini. Hati yang selalu rasa bersalah dengan dosa. Yang kedua? Rasa? Biasa dengan dosa. Lepas tu yang ketiga? Seronok dengan dosa. Yang keempat? Rasa?
pembela pada dosa. Okey, sekarang slide ni kita sama-sama nak muhasabah apa? Kedudukan hati kita. Cuba tengok di mana. Hati yang baik bila buat dosa rasa berdosa. Ataupun kita berada di hati yang lebih rendah sikit, rasa selesa dengan dosa. Buat dosa pun tak ada apa. Okey je. Sebab tengok Rizal peksa okey je. Aku tengok dia lucah okey je. Rizal okey je, kira okey lah tu. Lepas tu turun lagi bila rasa seronok dengan dosa. Na'udzubillah. Lepas tu bawah lagi bela pula orang yang buat dosa. Hari ni memang pelaku maksiat ramai sangat pembela. Jangan kata dia ahli neraka. Memang tak kata ahli neraka. Contohlah buka tudung ke, pakai seksi ke, belum tentu. Mungkin dia jauh lebih baik daripada wanita yang bertudung. Ramai mana hari ni orang jadi pembela orang lakukan maksiat, betul kan? Bila ada ulama tegur ulama itu pula dikecam. Ustazah tu pula dikecam. Tak boleh judge orang by its cover. Macam tu kan? Padahal memang nahnu nahkum bizawahir kalau belajar bab syariah, betul tak? Betul tak? Kita ni hanya mampu nak ukur manusia dengan zahir. Kalau beli buah kan, kamu belek tengok buah. Lepas tu kamu nampak buah tu ada lebam. Nampak dah lembek. Kamu beli tak buah tu? Kenapa kamu tak cakap mungkin di luar saja lebam, mungkin dalam elok? Jangan tengok daripada luaran. Kan? Walaupun luar tu memang dah macam hitam, mungkin dalam elok. Beli, jangan sangka buruk. Tapi apa yang berlaku, kita nampak luar elok, tapi bila belah, dia tengok berulat. Betul tak? Sebab itu penampilan zahir memang kita kena jaga. Walaupun kita rasa hipokrit hati kita. Ustazah, saya macam hipokrit. Kenapa? Saya kan bila keluar je daripada hostel, dah lagi depan orang lelaki saya jadi sopan. Tapi dekat hostel saya tak sopan macam ni. Saya macam hipokrit. Habis tu awak nak tunjuk apa dekat luar? Ganas awak tu. Duduk macam tu. Lepas tu, Ustazah, saya hipokrit sebab saya tak ikhlas pakai tudung. Tapi terpaksa. Saya hipokrit ke? Itu bukan hipokrit, tapi kamu mentaati perintah Allah dalam keadaan yang kamu susah sangat nak taat perintah Allah. Kamu sedang mujahadah melawan hawa nafsu kamu. Subhanallah. Sebab itu tak suka. Memang salah. Penyatanya mengatakan kalau daripada hati dia tak ikhlas, baik dia buka tudung supaya tak jadi munafik. Itu penyataan yang sangat salah. Kita kembali kepada hadis tadi, betul kan? Hadis yang mengatakan kalau luaran zahir itu tak elok, tangan, mulut tak elok, menunjukkan hati itu bermasalah. Tapi ramai mana orang wanita pakai tudung elok, tapi bila kenal mulut busuk. Contohlah kan. Bila kenal kaki mengumpat, rupanya kaki fitnah. Itu ada. Bukan kata tak ada. Memang ramai juga. Tapi sekurang-kurangnya dia taat perintah Allah untuk zahirnya. Tinggal lagi dia kena baiki hati. Tapi yang zahirnya menentang hukum Allah, itu menunjukkan dua dia kena baiki. Hati dan juga luarannya. Tapi luaran dah bagus, tinggal lagi nak baiki hati. Subhanallah. Jadi Ustazah nak cerita satu kisah. Kita nak tahu kita ni ada signal tak pada dosa. Seorang pemuda yang sangat hebat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Sa'labah. Ketika ini umurnya lebihkan 17-18 tahun. Muda sangat, 17-18 tahun. Sa'labah ni baru masuk Islam, kemudian dia wakafkan dirinya, ya Rasulullah, aku wakafkan diriku untuk menjadi pembantumu ya Rasulullah. Engkau suruhlah aku buat apa saja, aku akan buat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah minta satu hari, wahai Sa'labah, kamu pergi ke satu tempat sekian-kian untuk buat urusan lah, ambil barang ke macam tu lah. Kemudian Sa'labah ni on the way dia nak pergi ke tempat yang Rasulullah minta tu, dia melintasi sebuah rumah seorang wanita. Lepas tu terselaklah sikit halangan. Maksudnya ternampak wanita tu di dalam rumah. Ternampak apa? Aurat wanita tersebut. Ini bukan sengaja ternampak. Lalu ternampak. Bila dia ternampak, dia rasa berdosa dengan apa yang dia tengok sebentar tadi tu. Dia melarikan diri masuk ke dalam satu gua di sekitar Madinah lah ketika itu. Cari masuk gua, duduk dalam gua tu. Sebab apa? Dia kata, aku sangat takut sekiranya malaikat Jibril memberitahu Rasulullah bahawa aku telah melakukan maksiat dengan mataku. Dia duduk dalam gua beberapa hari, 2-3 hari, menangis, minta taubat dengan Allah. Ya Allah, aku dah berdosa sebab aku melihat aurat seorang wanita. Rasa berdosa tu sangat menebal. Sampailah Rasulullah panggil Sayyidina Umar, wahai Umar, kamu pergi cari Sa'labah, dia tak balik. Dah 2-3 hari tak balik, kamu pergi cari dia.
Kemudian bila Sayyidina Umar jumpa, dia dalam keadaan yang dah lemah longlai, tak makan, tak minum dalam beberapa hari. Sebab apa? Rasa berdosa yang teramat ni. Kemudian Sayyidina Umar pun pangku dia angkat ni ya, sampai jumpa Rasulullah. Kemudian Rasulullah buat apa? Rasulullah letak kepala Sa'labah di atas pangkuan, di atas riba. Sa'labah tarik kepala dia. Wahai Sa'labah, kenapa? Sa'labah kata, aku ini sangat banyak dosa ya Rasulullah. Aku tidak layak untuk berada di pangkuanmu. Dosa apa dia buat? Tersalah tengok, bukan sengaja tengok. Kita hari ni kalau telefon tertekan. Bukan stres ya. Maksud tersalah tekan ni. Tertekan lagi, tersalah lagi. Sampai tengok tu terbuka. Masa tu bukan kuat kita nak tutup. Betul kan? Lepas tu Sa'labah ni Rasulullah tarik juga duduk di atas pangku Rasulullah kepalanya. Rasulullah tanya, wahai Sa'labah, apa yang kamu mahu? Sebab masa ni Sa'labah dah nazak. Apa yang kamu mahu wahai Sa'labah, seorang pemuda yang hebat? Ya Rasulullah, aku mahu pengampunan Allah. Kamu dapat wahai Sa'labah. Apa lagi kamu mahu? Aku mahu hidup denganmu di syurga Allah. Kamu dapat wahai Sa'labah. Allah, untungnya kan. Kemudian Sa'labah tak lama lepas tu menghembuskan nafas yang terakhir di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu diuruskanlah jenazah, apa solat semua sampai dimakamkan, ditanam. Kemudian bila saat Rasulullah nak pergi ziarah kubur Sa'labah ni, sampai ketika Rasulullah nak pergi dekat dengan kubur Sa'labah, para sahabat bila nampak Rasulullah, para sahabat bagi laluan. Tapi Rasulullah berjalan dengan sangat susah. Maksudnya macam seolah tempat yang sempit. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu berjalan begitu? Sedangkan kami telah membuka laluan untuk kamu. Apa jawapan Rasulullah? Sekiranya kamu nampak apa yang aku nampak, penuh berbondong-bondong para malaikat Allah turun untuk mengiringi jenazah Sa'labah. Allahu Akbar. Kita ni duduk tahap mana? Betul kan? Orang yang begini buat dosa tertengok astagfirullah, tercakap benda yang tak elok, mengumpat kawan, astagfirullah. Ada tak kita jumpa hari ni orang tu menangis tersusun-sedan? Kenapa engkau menangis? Aku mengumpat tadi, ya Allah, menangis-nangis. Ada tak? Tak ada. Kita semua ni, semua kaki mengumpat ni. Bukan kaki lah. Kita semua saling mengumpat. Betul tak? Tak boleh lari. Rasanya tak ada orang selamat daripada mengata hal orang. Betul tak? Nak katanya, dosa besar tu mengumpat tu, tapi tak sampai kita menangis, ya Allah aku mengumpat. Pernah tak seumur hidup kita menangis sebab kita mengumpat orang? Susah. Nak kata hati kita ni sebenarnya sangat sakit. Susah nak rasa berdosa dengan dosa. Susah nak alirkan air mata kerana dosa. Allahu Akbar. Bila sebut pasal air mata ni, Ustazah nak sebut satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut dua mata yang menangis kerana Allah, takutkan azab Allah kerana dosa, la tamassahun narun abada, tidak akan disentuh oleh api neraka Allah selama-lamanya. Masya-Allah. Kalau baca ada satu kitab air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan apabila seorang hamba Allah nak dicampakkan ke dalam neraka, lalu ketika itu berkatalah salah satu bulu matanya, kan kita ada banyak bulu mata. Salah satu bulu mata berkata, ya Allah, sesungguhnya Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, dua mata yang menangis kerana Allah tidak akan disentuh oleh api neraka-Mu. Aku menjadi saksi bahawasanya hamba-Mu ini pernah menangis kerana-Mu, ya Allah. Sebab itu Allah memadamkan api neraka yang sedang menyala nak membakarnya. Malaikat dah heret dah dia dalam neraka, terus terpadam api neraka. Lalu Allah merahmati dan Allah mengampuni, masuk dalam syurga Allah. Subhanallah. Nak kata, nak alirkan air mata kerana Allah, ia mesti datang daripada hati. Hati yang rasa berdosa dengan perbuatan dosa. Masya Allah. Okey, kita tengok lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini live ni melalui page Facebook. Oh, SRM Yusim. Ini melalui page Ustazah. Jadi tolong follow FB Ustazah, ataupun erti kata yang lain wajib. Fardu ain. Tiba-tiba jangan sesat. Sekarang, maksudnya sekarang. Kalau tak buat sekarang. Oh, sebab live ni buat rekod, masya-Allah. Tengok tak buat tu.
Cuba cari Ustazah Asma Harun. I'm serious, okay? Tengok ada yang buat tak tahu tu. Yang lelaki, tolong. Ustazah ni GF, gila follower. Tak apalah, benda bagus kan? Kamu follow siapa kan? Follow lah, kesian Ustazah ni. Okey, sekarang cari page Ustazah Asma Harun. Lepas tu tolong tekan follow. Lepas tu share lah sebanyaknya, insya-Allah perkongsian kita pada malam ini. Lepas tu tekan emoji like. Apa? Subhanallah. Dengan ikhtiar kita tu mungkin kita tak dapat pahala menyampaikan, tapi kita menyebarkan. Mana tahu ada orang yang memerlukan, bila dia dengar dia dapat sesuatu. Subhanallah. Itu page rasmi ya, Ustazah Asma Harun. Kalau FB personal, Asma Harun saja. Dua lah. Yang personal Asma Harun. Boleh ya? Pastikan sebelum anda keluar dewan ni sila follow dulu ya. Tolong ya AJK, tolong cek. Sampai tahap tu terdesak sangat ke Ustazah ni kan? Okey, baiklah. Kita tengok tahap apa ni? Tahap rasa selesa, biasa dengan dosa, seronok dengan dosa, kemudian pembela kepada dosa. Na'udzubillah min zalik. Okey, kita tengok lagi. Dah tak bergerak dah. Kenapa ni ya? Ada sabotaj ke apa ni? Okey, tak apa. Sebab dia tak bergerak, jadi dia hang sikit. Masya Allah. Subhanallah, Alhamdulillah. Kita sambung. Okey. Ustazah test. Okey. Cuba tengok gambar hati ni. Merah-merah, lepas tu hitam-hitam. Ya Allah, na'udzubillah. Kalau hati kita sampai peringkat hati yang hitam, hati yang gelap. Kalaulah ada orang penyakit kecil manis, kaki dia dah hitam dah. Doktor kata kena potong dah. Dah tak berfungsi, dah mati dah semua sel. Kita pun toreh. Sakit lagi tak? Dah tak sakit. Buat apa pun dah tak sakit sebab sel dah mati ni. Begitu juga hati yang mati, bila buat dosa tak rasa apa-apa dah. Tak rasa sedih, tak rasa bersalah, tak rasa takut. Mengumpat orang tak rasa apa-apa. Ini sketsa lah. Sketsa orang yang mengumpat. Contoh. Na'udzubillah ya. Masuk neraka Allah. Na'udzubillah. Contoh. Ahli neraka sama ahli neraka ni borak. Kau kenapa masuk neraka? Aku dulu merompak, membunuh, memfitnah. Patut memang layak kau masuk neraka. Contohlah ahli neraka. Dah, ustazah ni kenapa pula? Ustazah masuk. Na'udzubillah. Makcik kenapa? Hajah kenapa? Contohlah. Tak adalah buat dosa besar macam kau. Mengumpat je. Faham tak? Kita rasa mengumpat itu perkara biasa. Ghibah itu memang hukumnya adalah haram. Menghina orang, mengejek orang, mengata orang. Hari ini ghibah dibuat secara besar-besaran. Di mana? Di Facebook. Betul tak? Dibuat secara terbuka. Cerita tentang ayat seorang ni. Bawah tu, ya Allah. Kamu pernah tak leka dengan Facebook sebab baca komen je? Hari ini, memang 40% baca tajuk. Minta maaf. Lebih kurang baca tajuk 40%. Lepas tu, dia terus pergi komen. 40% lagi baca komen. 40% baca tajuk je. 40% baca komen. 20% je baca isi. Baca komen, baca tajuk, lepas tu komen. Komen tu leka kalau kita baca kan. Lepas tu gelak seorang-seorang. Luculah komen dia ni. Tengok dia orang, komen dia banyak. 300 lebih. Kau boleh baca semua. Kik. Gelak. Pada muka ni. Dia kadang dia orang bawa satu cerita je ke atas tu. Betul tak? Ghibah mengumpat itu dibuat secara terbuka dan secara besar-besaran tanpa rasa berdosa. Adik-adik ustazah sekalian, ada satu hadis Nabi SAW. Ketika itu Sayyidatina Aisyah. Hadis ini daripada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah kata, maksudnya Aisyah sebut dalam keadaan dia rasa cemburu kepada Safiyah. Safiyah ni dia rendah-rendah tapi dia digunakan wajah yang cantik. Aisyah kata, ya Rasulullah, engkau tak cukup lagi ke? Cukup-cukuplah dengan Safiyah yang pendek tu. Maksudnya Aisyah kan dia budak-budak sikit. Dia terkeluar kalimah Safiyah yang pendek tu. Dan memang Safiyah tu rendah, memang pendek. Tapi Aisyah nak marah dia sebut benda tu. Tahu tak apa jawapan Rasulullah? Rasul kata, wahai Aisyah, sekiranya kata-kata kamu itu dimasukkan dalam satu lautan, maka kata-katamu itu boleh membusukkan satu lautan. Faham tak?
Bukan kata sumpah seranah. Tengok tak FB sekarang ni. Kalau dulu, kalau orang sebut babi, kita memang rasa sangatlah tu sebut babi. Betul tak? Hari ni perasan tak komen-komen? Babi tu benda biasa. Babi cuma dia ubah wawi. Memang tahulah babi, betul tak? Wawi lah, anjing, apa semua. Sumpah seranah. Itu bapa orang, itu mak orang, itu isteri orang, itu suami orang. Maksudnya kalau dulu, kalau anak sebut ni memang teruk sangat lah. Kalau orang muda sebut ni teruk sangat. Hari ni dah jadi satu ruang yang menghalalkan untuk sebut ni. Kononnya minta maaf lah, nak marah sangat kan. Kita memang nak marah, siapa tak marah. Bila Nabi Muhammad dihina dengan karikatur dan semuanya tu, betul tak? Kita memang sedih, kita nak marah. Ada yang sumpah seranah di Facebook. Ustazah tengok ada orang komen, orang upload apa yang disebut oleh Chinese perempuan tu, oleh Chinese lelaki tu ni, bawah tu sumpah seranah. Aku memang pantang orang mengata Nabi aku. Oh, kau main lagi. Engkau memang wawi. Macam tu kan. Engkau kutuk ni. Ustazah boleh katakan macam ni lah. Orang yang keluar maki hamun mulut kata-kata yang keji seperti ini, wallahu alam, dia kononnya mempertahankan Rasulullah. Pergi semayang masjid, tak tahulah pergi semayang tak. Konon mempertahankan Rasulullah, sunat Rasulullah, perjuangan Rasulullah. Dia buat ke tidak? Kita takut, kita hanya semangat bila Rasul ada hina. Sedangkan menaikkan Rasulullah kita tak buat. Tak pergi imarahkan masjid. Tak pergi imarahkan majlis-majlis ilmu, tapi tahu nak maki hamun. Sedangkan Nabi dah ajar, Allah dah ajar dengan orang kafir patut cakap apa? Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang-orang kafir. Lagi? La qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kami tidak sembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak sembah apa yang aku sembah. Ulang lagi, kali kedua. Betul tak? Kemudian penutup. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Maksudnya kita berhadapan dengan siapa ni? Orang bukan Islam, orang kafir yang tak kenal Allah, yang tak kenal Rasulullah. Bila dia hina Islam, kita rasa nak marah. Sedangkan hari ni umat Islam hina Islam lagi dahsyat. Orang Islam hina sama-sama Islam depan orang bukan Islam. Orang bukan Islam tepuk je tengok. Orang Islam sambil hina sesama Islam, sambil buka aib sesama Islam. Duduk di atas pentas ceramah depan orang bukan Islam. Betul tak? Sebenarnya orang Islam lebih banyak menghina Islam. Dengan apa? Dengan melakukan perkara yang haram, dengan dedah aurat. Itu penghinaan kepada Islam. Tapi bila orang bukan Islam yang tak kenal Allah, tak kenal Rasul, hina, kita semua mengamuk. Bukan kata tak boleh mengamuk, boleh. Buat cara yang betul. Ada yang buat report polis, buatlah. Sebab itu kadang-kadang takut. Takut apa? Kita negara majoriti umat Islam, tapi perkembangan masuk Islam sangat teruk. Sangat sikit. Tetapi negara yang bukan Islam, Amerika, Europe, di sana peningkatan orang masuk Islam sangat dahsyat. Sebab mereka memperkenalkan Islam dengan akhlak. Mereka dihina, mereka ini, tapi mereka tak pernah balas dengan kekejian. Mereka tak balas dengan kasar. Mereka tak balas dengan maki hamun. Tapi kita tengok, sangat takut kita tengok akhlak umat Islam kita di Malaysia. Betul tak ni adik-adik ustazah sekalian? Kita sedar tak benda ni berlaku? Betul kan? Sedar. Sebab kita takut, kita bela agama Allah, kita bela Rasulullah ni atas dasar semangat, bukan ilmu. Bukan atas dasar iman, tapi atas dasar nafsu. Na'udzubillah min zalik. Okey, Allahu Akbar. Pukul berapa ni? Berapa kali naik turun ni? Tengok telefon jap. Bawa lagi terus dah. Sebenarnya jadi tak daripada tadi tu kan? Okey. Kebuat-buat jadi je. Okey, 952. Ada masa lagi. Sebab kita nak buka Q&A. Ustazah suka sangat kamu ready daripada sekarang. Tulis. Kalau rasa nak tanya direct, tanya direct. Kamu akan glamour. Macam tu kan. Kenakanlah nama sikit-sikit. Ustazah dulu masa belajar kan. Memang kalau time tanya soalan, Ustazah berdebar daripada awal start sebab nak tanya. Mesti nak pergi mic, mesti nak kenalkan diri. Akhirnya berjaya. Cara tu sangat berjaya. Ustazah jadi naik presiden. MPP masa tu. Sebab ada masalah gigi tu. Gila glamour. Tapi masa tu
Memang bukanlah apa. Maksudnya masa tu kita akan berusaha untuk, bila berusaha untuk tanya, automatik kita akan berfikir. Dan bagi tumpuan kepada time ceramah, kita nak tanya pula soalan tu mesti nak bombastik. Macam tu lah kan. Okey, jadi Ustazah pun suka kalau kamu tanya terus pada mic. Kemudian kalau rasa sifat malu sangat tinggi, Masya Allah kan, Pak Jayusi, kamu tulis dan pas pada Ustazah. Sebab mungkin ada isu apa-apa kamu nak tanya, kamu boleh tanya umum saja walaupun tak berkaitan dengan tajuk kita. Masalah hati, jatuh cinta apa, tanya je lah. Okey, jenis hati, ada macam-macam lah jenis hati ni. Alhamdulillah. Okey, apa tu penyakit hati ya? Bacalah sendiri ya. Kan pensyarah awak macam tu biasa kan? Okey, baca. Okey. Cepatlah sikit baca. Dah. Ini senarai penyakit hati dah. Oh, hebat. Subhanallah. Itu tanda-tanda hati yang sakit tu. Cepat sangat baca. Okey, sum'ah. Masya Allah. Antara penyakit hati adalah sum'ah. Kan kita cakap pasal hati ni. Kita nak tahu apa penyakit hati yang kadang kita tak sedar kita ada penyakit hati. Sum'ah, penyakit telinga. Sami'ah, dengar, betul tak? Jadi sum'ah, penyakit telinga. Penyakit apa? Suka dipuji. Tak suka dihina, tak suka dikeji, tak suka dikomplain. Cara dia tanya soalan memang tak, cara tu memang minta dipuji. Tadi apa? Ada orang cakap apa-apa tak? Pasal aku present tadi. Kata je kan. Dia akan berani tanya soalan tu bila dia confident present dia bagus. Ada apa-apa komen tak? Memang terbaik lah. Lagi orang tak komen, puji, lagi tu lah dia tanya. Kenapa dia orang ni senyap? Aku rasa macam bagus je. Kau rasa macam mana present aku tadi? Tu kan. Dan dia akan tanya orang yang dia confirm, akan puji dia. Orang yang kritik dia takkan tanya. Ini satu penyakit namanya sum'ah, memang suka dipuji. Masya Allah, suka dipuji. Tapi kalau kita betul-betul nak tahu kan, nak perbaiki diri tu cerita lain. Ada apa-apa tak nak tegur? Orang tu pula memang kaki puji. Perfect. Kau memang perfect. Orang tu adalah orang yang tetap dia akan tanya. Sebab ada orang memang mulut dia memang pandai memuji kan. Berhati-hati kita daripada terjebak kepada penyakit suka dipuji. Masya Allah. Upload sesuatu, baca je. Seronok. Lepas tu ada orang yang tak sokong kan. Ada emoji ni. Ni siapa ni? Delete. Sebab kau boleh nak puji semua. Ustazah pun selalu juga kena keji. Ustazah, Masya Allah. Masa belajar dulu, masa sekolah dulu. Kadang sampai sumpah seranah pun terima. Panggilan semua binatang pun orang pernah panggil. Sekarang pun kalau Ustazah banyak live juga kan. Kamu ikut tak live Ustazah? Tiba-tiba kan. Kamu sedar tak Ustazah ni artis sebenarnya? Selebriti. Biarlah angkat diri sendiri kan. Tak adalah. Biasa, Ustazah biasa je. Sekarang ni nak sebutnya, siapa nak glamour, memang senang sangat nak glamour. Betul kan? Upload ini. Lepas tu buat gambar. Ni telefon. Boleh menipu sangat. Betul tak? Lain terus. Tak lalat berubah. Semua berubah. Masya Allah. Lepas tu dia memang tunggu untuk dipuji. Memang kita kata tak dengar, tapi baca tu sama penyakit sum'ah ni. Lepas tu pandai dia edit jadi kurus. Orang pun puji bawah. Kau nampak slim lah. Tak adalah, biasalah. Samalah macam dulu. Dia tak tunjuk yang sebenar tu. Gini. Ya Allah, na'udzubillah. Tengoklah di Insta, tengoklah di ni. Memang semua minta dipuji. Ini penyakit yang sangat berat umat Islam hari ni. Remaja kita, orang muda kita memang minta dipuji. Sebelum upload gambar, dia ambil 10, dia pilih yang terbaik. Yang ni nampak tembam sikit lah. Yang ni nampak ni, senyum aku. Macam ni ke? Ubah. Kau ambil lagi sekali. Na'udzubillah min zalik. Yang bercakap pun macam sama juga. Okey. Kita janganlah nak selfie. Apa hukum selfie ya? Harus. Masya Allah. Ni mesti kaki selfie ni. Yalah, selfie untuk kenangan untuk kita okeylah. Boleh jadi makruh, boleh jatuh haram bila timbul fitnah. Bila timbul penyakit-penyakit hati yang kita tak boleh kawal. Awak ni nampak awet muda lah. Biasalah umur pun dah 50. Dia tambah lagi pujian orang tu. Biar betul umur 50. Faham tak?
Tak adalah, saya bukan muda sangat pun, dah 50. Orang tu terkejut. Lagi tambah puja. Biar betul pula apa rahsia. Wuduk. Masya Allah. Okey. Riak. Kita faham maksud riak ni kan? Masya Allah. Ada satu wali Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah baca dalam kitab Penawar Bagi Hati. Ada kisah seorang wali Allah ni, dia terkenal dengan kewalian dia. Sampai disebut-sebut oleh kalangan masyarakat. Sampai ketika raja nak turun jumpa dia, nak ambil karamah. Dia wali Allah, dia sangat zuhud dengan dunia. Tapi bila raja turun, heboh lah ni. Sebab orang besar nak turun ni. Bila raja turun, raja bawa makanan. Lepas tu dia makan depan raja dengan lahap. Makan dengan lahap. Sampai raja tu kata, aku tak percaya engkau ni orang yang zuhud. Sebenarnya tujuan dia buat akhlak yang sangat buruk. Padahal dia bukan pelahap. Dia bukan nak sangat makan. Tapi dia tak nak dimulakan oleh seorang raja sampai nanti orang mengagungkan dia. Faham tak? Maksudnya dia menyembunyikan sebenarnya dia zuhud. Dia memang suka berlapar, dia suka berpuasa. Tapi bila raja turun ni, dia makan dengan lahap, dengan haloba. Sampai raja tu kata, zuhud apa macam ni? Wali Allah apa macam ni? Hilang respek raja, hilang respek masyarakat terhadap dia. Sebab dia tak nak dia dihinggapi dengan penyakit riak. Dengan kesolehannya, dengan kedudukannya diangkat sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai begitu sekali. Masya Allah. Kita tengok jenis-jenis riak macam-macam lah. Riak apa tu? Riak syirik, riak khafi. Subhanallah. Syirik. Riak ni salah satu syirik lah kepada Allah. Syirik yang tersembunyi. Ustazah teringat kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa dia? Wali Allah. Dan dia disebut ketua para wali Allah. Betul tak? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hebatnya dia. Kalau siapa tak pernah dengar, tolong search, bacalah kisah-kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu hari, ada seorang wanita dalam majlis ilmunya bercakap. Minum air sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa dengan Syekh. Wahai Syekh, sekiranya Allah mengizinkan aku membuka kain penutup wajahku, aku akan buka di hadapanmu. Sekiranya diizinkan oleh Allah, sekiranya diizinkan oleh syariat, aku akan buka. Dia pakai niqab, dia pakai tutup semua. Untuk aku memperlihatkan betapa indahnya Allah ciptakan wajahku. Maksudnya, memang dia wanita yang cantik lah. Dia sebut begitu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pun begitu, wahai Syekh, begitu cantik Allah ciptakan aku daripada hujung rambut ni. Allah ciptakan sangat cantik. Suamiku tetap ingin berkahwin lain. Bila Syekh dengar kata-kata perempuan tu, Syekh terus pengsan. Kita tak faham cerita pengsan. Wali Allah boleh pengsan. Kita tak faham apa yang berlaku kepada Syekh. Selepas itu dikejutkan oleh anak muridnya. Anak murid tanya, wahai Syekh, kenapa engkau sampai pengsan mendengar kata-kata wanita tersebut? Apa jawapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Sekiranya wanita ini tidak mampu diduakan oleh suami dan rasa dirinya sekali-sekala ada buat syirik pada Allah dengan penyakit apa? Penyakit riak. Betul tak? Dengan penyakit sum'ah, dengan penyakit ujub, rasa kagum dengan diri. Adik-adik ustazah yang ustazah hormati sekalian, kadang-kadang kita diberi kurniaan wajah yang cantik sampai kita rasa riak dengan wajah kita. Kita lupa Allah ya Jamil, Allah yang maha cantik, memberi kecantikan, memberi keindahan, memberi ketampanan ke apa, kehansaman ke apa-apalah. Kalaulah itu membuatkan kita riak, rupanya keindahan itu adalah satu bala, satu musibah yang berat bagi kita. Kita menanggung seumur hidup kita. Menanggung betapa sakitnya hati kita dengan riak, dengan takabur. Kita lupa Allah yang maha cantik, Allah beri sedikit saja. Kalau kita diuji dengan kecerdikan, walaupun tak baca sangat pun, tapi tip-top, dinsli selalu. Sampai orang puji kita. Sampai kita lupa Allah ya Halim, ya Hakim, ya Rashid. Allah ya Alim, ya Hakim, ya Rashid. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana dan Allah yang maha cerdas yang bagi kita kebijaksanaan. Akhirnya bila orang tanya, macam mana kau boleh bijak macam ni? Memang mak ayah aku bijak kot. Sebenarnya aku tak ada baca sangat. Sekali entahlah, kurniaan Allah. Aku nak bagi tahu kau satu je. Engkau jangan tinggal tahajud. Kau main lagi. Contoh.
Kalau aku amalkan zikir ni. Akhirnya dia lupa kebijaksanaan yang dia dapat tu daripada Allah. Na'udzubillah. Sebab dia menyandarkan kepada diri dia. Dia menanggung beban kebijaksanaan itu 20 tahun, 30 tahun. Dia riak dengan kebijaksanaan dia. Na'udzubillah. Apa saja. Hebatlah kau jadi pengarah program malam ni. Berjalan lancar. Penuh dewan. Contoh ya. Rasa. Kau tengoklah. Aku memang bab management. Jangan risaulah. Kan main kan. Terima kasih. Jalan kembang. Saya bukan beli orang sini tak ya. Sebab live pun tak jadi tadi. Dah jadi. Daripada jauh. Nampak tak Ustazah tu? Nanti Ustazah akan tengok. Kalau tak, kualiti tak bagus. Tak ada saja je. Okey, takabur, Masya Allah. Takabur, riak, ujub, Masya Allah. Kadang package ni ada lengkap ni, semua ni. Ujub, bangga diri, riak dan ujub membinasakanmu. Itu ada hadis Nabi. Bahaya hasad. Hasad, dengki, membakar kebaikan. Masya Allah. Itu hadis Nabi SAW. Sesungguhnya hasad, dengki, iri hati membakar amalan baik kamu seperti kayu bakar yang dibakar dengan api. Kayu api dibakar dengan api laju tak? Laju akan bakar. Begitulah perasaan hasad dengki boleh membakar, boleh menghapuskan kebaikan. Nauzubillah. Semayang, puasa, buat sedekah, buat apa, tiba-tiba ada masalah hasad dengki yang akan membakar amalan soleh kita. Kedengkian ni memang tak nampak. Tapi dia akan terkeluar dengan kata-kata. Contohlah orang tu bijak kan, cerdik. Buat apa jadi bijak kalau tak tutup aurat? Kemain tu ayat tu macam solehah je kan. Kita ni tak bijak tak apa. Yang penting taat kepada perintah Allah. Orang tu seksi sikit lah pakai ketat. Sebenarnya ada masalah sedikit, ada iri hati. Akhirnya mencari keburukan dengan menghina. Betul tak? Na'udzubillah. Sebab bermula daripada ada perasaan hasad, dia akan keluar perkataan yang keji dan pandangan yang negatif. Pandangan yang busuk. Pandangan yang buruk. Salah sangka dan sebagainya. Ada tak soalan? Ustazah bukalah soalan pula. Ada kertas tak nak ditulis surat cinta? Tu ada tu, Masya Allah. Panjang tu macam buat karangan. Apa lagi tu? Hikmah secara umum, bahaya penyakit hati, sekian-sekian. Hati-hati dengan hati, Masya Allah. Lepas ni kita pergi ni. Banyaknya soalan. Masya Allah, Ustazah sangat suka. Boleh bawa balik. Okey. Subhanallah. Suami soleh ni. Bakal suami soleh ni. Sopan je. Di khalayak ramai. Betul lah. Dan dia sopan juga seorang diri. Masya Allah. Nanti kita kongsikan tips. Macam mana ni nak sentiasa tazkiyatun nafsi ni? Assalamualaikum Ustazah. Sajalah tu intonasi kan. Macam mana nak reject seseorang? Tak sampai hati nak baca sampai habis. Macam mana nak reject seseorang dengan cara yang baik tanpa sakitkan hati dia? Perkataan reject tu kan? Seseorang dengan cara yang baik tanpa menyakitkan hati dia. Masya Allah. Tulisan macam perempuan ni. Kamu pernah kena reject tak? Alah. Nanti ya. Macam mana nak reject seseorang dengan cara yang baik tanpa sakitkan hati? Masya Allah. Sudah tentu hatinya akan terluka. Jangan reject. Faham tak? Jawapan Ustazah tu sebenarnya menjawab tu. Ada orang tanya soalan. Ustazah, macam mana nak tegur orang dan orang tu tak sakit hati? Jawapannya jangan tegur. Orang kalau ditegur, dinasihat, mesti hatinya akan terasa. Tak boleh lagi. Yang mampu kita buat, lepas tu kita ubat hati dia. Kita minta maaf lah aku nak tegur gini-gini. Kita tak boleh expect orang tu akan terima direct. Terima kasih atas nasihat yang diberikan. Wallahualam bisawab. Kan? Takkan. Kadang-kadang orang tu akan jawab dengan kasar.
Engkau macam kau bagus sangat ke nak nasihat aku? Jadi orang yang nasihat orang, dia kena bersedia untuk dia tak disukai. Dia tak di ni. Tetapi lepas tu doa, ya Allah lembutkanlah hati dia, aku ikhlas tegur dia, bukan niat apa-apa. Sebab itu orang yang kata, Ustazah macam mana nak reject orang tapi tak sakit hati? Jawapannya jangan reject. Bila kamu menolakkan hati seseorang yang memang kamu kena bersedia untuk dia kecil hati, dia kecewa, dia sedih. Yang mampu kamu buat ialah kamu minta maaf, kamu tolak dia dengan baik. Ayat biasa dah tahu. Saya tidak layak untuk awak. Betul tak? Ayat tu, copy je ayat tu. Saya bukan perempuan yang cukup baik untuk awak. Awak terlalu baik untuk saya. Ayat tu kan, betul tak? Alah, standard lah tu. Sebenarnya memang kena move on lah. Kena buat cara yang baik. Ustazah ada pengalaman juga reject. Cik. tak boleh cerita kisah lama ni kan. Tak apa. Tapi memang kena tolak dengan baik. Tolak dengan baik sebab kita tak boleh nak menghina perasaan orang kan. Perasaan itu tumbuh dengan tanpa disedari. Hebat sangat ke ayat tu? Betul lah, Masya Allah. Kamu doa minta dengan Allah, ya Allah, ya Latif, lembutkanlah hatinya untuk terima dengan baik. Sebab kita takut juga kalau dengan kasar, orang tu frust, nanang rasa benci, boleh jadi perkara yang buruk, boleh buat fitnah dan sebagainya. Betul kan? Masya Allah. Jadi bacalah doa sebelum reject tu. Rabbi syrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrahli, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kalau dia marah ke apa, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, pemudahkan urusanku, urusan nak tolak dia ni. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, bukakanlah belenggu yang mengikat pada lidahku. Yafqahu qawli, agar dia faham apa maksudku. Aku bukan tak suka dia, aku bukan tak benci dia, tapi supaya dia faham. Aku nak bagi tumpuan kepada pelajaran, ya Allah. Okey, terima kasih. Subhanallah. Okey, soalan seterusnya. Jika sekarang kita dalam perjalanan menuju Allah, sudah tentu banyak sungguh dugaan ke atas kita. Kadang-kadang saya risau, saya tidak mampu meneruskan mujahadah ini. Masya Allah. Ustazah, tolong beri sedikit pedoman bagi mereka yang dalam mujahadah, dalam mendekat diri kepada Allah, daripada hamba Allah yang sedang mencari kebahagiaan hakiki. Ayat tengok ni. Orang perempuan memang macam ni kan. Memang macam ni memang orang perempuan ni. Ke orang lelaki ni kan. Kebahagiaan hakiki. Okey, baiklah. Takut dalam mujahadah ni, Masya Allah, Subhanallah. Tanda hati kita hidup, kita memang akan rasa berdosa dengan dosa. Maksudnya kita tak lari boleh buat daripada melakukan dosa. Bahkan tak rasa berdosa itu satu dosa. Ustazah share satu doa yang dalam kitab Tarbiyatul Aulad oleh Abdullah Nasir Alwan kan. Ada satu zikir yang diajar kepada seorang kanak-kanak, dia membesar dengan baik jadi ulama yang besar. Zikir ni diajar masa usia dia 4-5 tahun macam tok oleh bapa saudara dia. Zikir itu berbunyi Allahumma ani Allahu syahidi Allahu nazirun alayya. Tu bahasa Arab, bahasa Melayu saja pun tak apa. Tapi kalau boleh hafal bahasa Arab lagi baguslah. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menjadi saksiku. Kalau kamu nak buat nasyid pun boleh. Allah bersamaku, Allah melihatku. Allah bersamaku, Allah melihatku. Contoh Ustazah cakap tu anak Ustazah lah. Yang lelaki tu rock sikit. Allah bersamaku, Allah melihatku. Okey, sebab kita minta walaupun dia budak, tapi itu cara kita menanam akidah. Bila dia sebut selalu Allah bersamaku, Allah melihatku. Sampai pernah satu ketika Ustazah borak dengan anak Ustazah, nama dia Imran. Masa tu dia tak darjah 1. Ustazah rasa umur 6 tahun macam tu lah. 6 tahun ataupun darjah 1 lah, 7 tahun kan. Dalam kereta Ustazah tanya, Imran, kalau Umi mati macam mana? Umi jangan risau, Allah bersama Imran. Oh, jawab confident je. Imran tak sedih ke? Memanglah sedih, tapi jangan risau, Allah jaga Imran. Maksudnya dia jawab tu dengan tulus, budak kecil kan. Sebab kita dah mula tanam daripada awal Allah bersama dia. Jangan risau Umi, Allah mesti jaga. Allah melihat kita, Allah menjadi saksi kepada kita. Dalam perjalanan kita mujahadah, kita tanam zikir tu, jalan, pergi kuliah apa kan. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menjadi saksiku.
Kita dalam masalah susah, sedih macam mana, walaupun kawan tinggalkan kita, telefon mak pun tak angkat, adik-beradik pun tak nak tolong, masa tu tertanam dalam hati kita, Allah bersama denganku. Ketika orang fitnah kita, orang nak jatuhkan kita, orang burukkan kita, Allah jadi saksi, Allah akan bersihkan kita. Sebab kita dah tanam, Allah menjadi saksiku. Tak perlu kita nak pergi bersihkan diri kita, Allah jadi saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi kita. Masya Allah. Itu satu zikir yang sangat hebat. Hari ini yang menyebabkan kita boleh buat maksiat seorang-seorang, sebab kita tak rasa Allah bersama dengan kita. Betul tak? Insya Allah. Subhanallah. Okey, moga-moga bolehlah sikit jawapan tu ya. Ustazah, soalan saya, bagaimana kita nak merawat hati yang berpenyakit seperti riak, terutamanya dalam ibadah? Maksudnya riak tu mengganggu kekhusyukan dalam solat. Masya Allah. Memang. Lagi-lagi solat sunat, solat fardu janganlah orang riak, semua semayang kot. Betul tak? Lepas semayang, lepas solat maghrib, tiba-tiba kita bangun. Kebetulan orang lain tak bangun. Bangun tu dengan rasa tak pijak kapet tu, kembang je. Kalau semayang dekat rumah, dekat hostel, dia laju sikit. Bila semayang, rasa orang tengok, dia punya tertib tu kan. Subhanallah. Kadang tu dia tak sedar, lepas semayang je solat sunat. Orang semua tak bangun, semua orang tengok pelik. Lagilah dia. Rupanya lepas asar. Memang kita akan diuji dengan riak bila buat baik. Itulah mujahadah. Dia macam ni kan, membuat sesuatu kerana manusia syirik, meninggalkan sesuatu kerana manusia riak. Kita hanya boleh meninggalkan sesuatu kerana Allah dan melakukan sesuatu kerana Allah. Ustazah ulang lagi sekali. Meninggalkan sesuatu ibadah kerana manusia, itu riak. Melakukan sesuatu kerana manusia, itu syirik. Kalau dekat hostel tak semayang, depan orang dia semayang, dia syirikkan Allah. Sebab dia semayang bukan kerana Allah, sebab manusia syirik. Tetapi meninggalkan ibadah, bila naik nak semayang, rasa kembang, rasa bukan sepinggan dah ni, setalam dah ni, bukan semangkuk dah ni. Nak sedekah rasa macam riak. Tak apalah, aku tunggulah, daripada aku sedekah riak, baik aku tak payah sedekah, sebab nampak orang sedang tengok. Jadi dia membatalkan sedekah dia sebab takut riak. Itu riak. Sepatutnya teruskan sedekah, teruskan solat, teruskan buat baik. Apa yang kita perlu buat ialah sembelih riak itu dengan istighfar. Tu je yang kita boleh buat. Lepas rasa, sembelih. Bukan buat gaya. Sajalah kan malam-malam ni kan. Boleh tak ni? Kamu faham tak? Ada yang gelak terlebih kan. Walau tak payah bayar. Memang jenis suka gelak. Apa ni? Sembelih tu dengan istighfar. Maksudnya syaitan dah rasa seronok dah tu. Kita riak tu. Dah rasa kembang, rasa macam solehah, jalan pun macam solehah je tu kan. Lagi-lagi kita kadang dengan pakaian kita boleh riak, betul tak? Pakaian kita rasa kita pakai bagus, apa semua, kita pun jalan dengan tunduk, rasa riak. Masa tu sembelih perasaan riak, astagfirullah, syaitan surrender. Ya Allah, dia ni elok-elok dah riak, tiba-tiba dia bakar balik riak itu dengan astagfirullah. Kena selalu main dengan lidah kita. Ustazah, apa pandangan Ustazah kepada pemuda-pemudi zaman sekarang? Dia tahu couple itu salah atau maksiat, tapi dia still buat dan bangga bila dia couple. Macam mana nak istiqamah dalam kebaikan? Masya Allah, subhanallah. Okey, couple tu, apa hukum couple? Allahu Akbar. Haram. Ijma' ulama'. Couple tu haram. Bercinta. Haram juga. Habis tu kamu esok nak kahwin hari ni baru cari ke? Okey, kalau kamu tak cari, bakal isteri kamu, si kamu nak cari bila? Oh, lepas kahwin. Peliknya, lepas kahwin. Oh, awak bini saya ke? Tak, kadang ustazah, bukanlah ustazah, sebab ustazah melalui zaman remaja macam kamu masa universiti. Seolahnya kita kata, bila kita nak cari pasangan calon, betul tak? Waktu universiti lah. Kalau, betul, sokong, betul. Malam ni, cari sekarang juga. Nak cari pasangan, cenderung kepada pasangan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha.
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Masya Allah. Firman Allah yang bermaksud dijadikan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikan daripada jenis kamu sendiri pasangan yang kamu cenderung kepadanya dan kamu rasa tenang kepadanya, dan akan lahirlah kasih sayang dan juga belas kasihan. Ustazah nak cakap bukan mengalakkan couple. Couple ni bila sebut couple maksudnya dilanggar batasan. Dia dating. Sampai orang boleh cakap dia orang tu couple. Soalannya menghalalkan. Korang tak tahu ke dia orang tu couple? Boleh tengok. Perkataan couple tu dia sinonim kepada perbuatan maksiat. Tapi nak sebut kalau cinta ikut sunnah, dia akan ikut fitrah. Maksudnya dia bukan melawan fitrah manusia. Tapi kalau cinta tak ikut sunnah, dia akan jadi fitnah. Faham ya? Jadi sekarang isunya macam mana nak bercinta ikut. Macam mana nak bercinta mengikut jalan yang Allah beri. Boleh tak kalau kita kata dilarang bercinta, haram bercinta. Tapi tiba-tiba terjatuh. Ada orang nak jatuh cinta tak jatuh-jatuh. Kesian. Ada orang jatuh cinta, bergolek jatuh, tak ada orang sambut. Betul lah. Ni, tengok muka-muka ni, ada ni spesies macam ni kan. Ada yang jatuh cinta diri kamu. Ustazah, bila masuk je kepada maksudnya ruang untuk lebih serius. Sebelum tu tak ada apa-apa, tapi bila dia nak serius saja, bila nak serius, suami Ustazah bukan belajar sama tempat pun tak tahulah. Memang planet yang berbeza lah kan. Dia macam cerita drama. Terlanggar, jatuh fight, tertukar fight. Tak adalah gitu kan. Okey, lepas tu, kami jumpa sebelum bertunang dalam 2 kali, 3 kali je. Kali pertama, depan pesyarah. Dalam bilik, depan pesyarah. Maksudnya nak jumpa tu dalam keadaan yang sangat terkawal. Kau depan pesyarah, agak-agak boleh borak tak? Tunduk je. Dia datang daripada jauh. Lepas tu, maksud Ustazah, bila kamu ada urusan perlu jumpa nak bincang, tolong jumpa dengan orang yang kamu akan malu segan untuk bercakap benda yang tak elok. Kemudian masa tu Ustazah buat keputusan nak pergi Mesir. Daripada guna telefon, Ustazah tinggalkan terus telefon. Minta maaf. Kawan-kawan kata, kenapa tak buat telefon? Kenapa tak ni telefon? Sebenarnya nak halang daripada berhubung. Tak apa, tak berhubung dengan kawan. Jangan berhubung dengan dia. Masa tu bertunang kan. Sebab kita akan hadapi masalah. Sebab apa tak mampu. Tengok kawan-kawan yang memula ikut. Yang dah bertunang contoh kan. Lepas tu tunang post telefon. Nak tanya khabar je. Nak tanya tu je. Nak bagi tahu kita memang mungkin tak mampu nak tinggalkan telefon hari ni. Betul kan? Tetapi kena kawal sangat. Sebab inilah yang boleh menghancurkan hubungan tu. Sepatutnya bersih, suci. Boleh jadi kotor. Boleh jadi melakukan zina-zina hati, zina mata dan sebagainya. Mesej tengah malam. Awak buat apa? Saya tak buat apa-apa. Awak pakai apa? Tak pakai apa-apa. Ustazah baca perbualan ni. Ibu bapa bawa perbualan lucah, betul tak? Asalnya tak lucah. Asalnya tanya khabar. Saya kejutkan awak qiyamul lail malam ni. Sebelum tu tak pernah qiyamul lail. Tiba-tiba bangun malam tu pukul 2. Awak qiyamul lail lagi ke? Tanya tengah-tengah tu kan. Awak baca surah apa pula? Masya Allah. Al-Baqarah. Betul tak? Kononnya cinta fil jannah, cinta lillahi ta'ala, subhanallah. Ini sangat menipu daya. Sebab itu kena jaga panggilan. Suami Ustazah bukan pengajar Islam, bukan ustaz. Dia chemical engineering. Bila masuk je bertunang, Ustazah kata saya panggil awak ustaz. Dia kata ustaz, tiba-tiba jadi ustaz. Sebab saya kena panggil awak dengan panggilan yang tidak boleh timbulkan fitnah. Habis tu kamu nak panggil B orang sekarang kan bercerita B, papa, mama dah panggil. Nenek, atuk tak nak pula panggil. Sayang, abang, ya Allah, panggilan itu layak untuk suami saja. Kalau kamu dah panggil seperti itu, jangan heran lepas nikah besok, na'udzubillah, suami panggil sayang-sayang kepada orang yang tak nikah. Sebab sebelum nikah dengan kita pun dia panggil. Biarlah panggilan itu memang eksklusif, confirm betul baru panggil. Nikmatnya lepas nikah masih panggil ustaz. Nak sebut abang tu, ustaz. Maksudnya kita sangat segan, kita buat gap tu sangat tebal, kita kena bina gap. Sebab apa? Susah sangat nak jaga hati. Memang perlu pengorbanan. Nak jaga kesucian. Orang kata nak nikah, bina masjid. Masjid tak boleh dibina di atas tanah yang haram. Buat maksiat macam-macam dah. Lepas tu kita mengharapkan keberkatan lepas nikah. Subhanallah.
Okey, syukran jazilan. Okey. Oh, 5 minit lagi, terima kasih. Tolong ambil balik surat ni. Okey. Jadi, Ustazah tak sempat nak kupas panjang. Betul ni. Itu usaha kamu nak dapat jodoh yang baik, kamu jadi baik. Allah tak akan sia-siakan. Allah tengok, ya Allah, hambaku ini, seorang gadis ni, seorang muslimah ni, jaga diri dia, jaga aurat dia. Hadiah untuk dia, suami yang soleh. Jangan risau, Allah akan jaga. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Macam mana nak tahu dia jodoh kita? Dan macam mana nak jaga ikhtilat? Macam mana nak tahu jodoh kita? Kamu akan tahu setelah kamu nikah. Oh, inilah jodoh kita. Allahu Akbar. Memang nampak macam main-main. Memang betul. Kalau betul nak jawapan dia, lepas nikah baru tahu siapa jodoh anda. Cuma itulah jawapan istikharah, takut tersilap apa semua, betul kan? Allahu Akbar. Bahkan kan masa Ustazah ambil keputusan, okey Ustaz, sekarang kita dah bertunang. Sebelum tu memang kalau nak kata tu memang tak ada bercinta lah. Sebab benda tu macam jadi pum, macam tu lah. Maksudnya tiba-tiba je adalah. Okey. Jadi nak sebutnya selepas je dah bertunang tu, kita terus cakap kita berhenti berhubung sebab saya nak jaga hati. Lepas tu kata, macam mana kalau berhenti berhubung? Nanti tak kukuhlah hubungan, betul tak? Tak tanya khabar. Sebenarnya kita yakin kepada hubungan itu akan kukuh kerana berhubung ataupun hubungan tu kukuh. Jadi janganlah risau kalau betul jodoh kita, memang kita akan bersama. Itu sebenarnya kekuatan kita bila kita dah mula masuk dalam perhubungan yang serius. Kita tak berhubung ke, kita tak jumpa ke kalau jodoh, jangan risau. Dan siapa yang nak masuk kancah dalam percintaan, kena cek cukup syarat ni baru boleh bercinta. Solat di awal waktu, panggilan ibu ayah diutamakan, kemudian boleh jaga aurat. Allah. Kadang kita nak jaga ikhtilat tetapi tunang tu tak faham. Betul tak? Jadi kita cakap tak boleh berjumpa. Kenapa tak boleh berjumpa? Yelah nanti penyakit hati. Hati awak berpenyakit ke? Saya okey je. Macam tu kan. Ada orang dia akan katakan, aku tak boleh lah tengok maksiat perempuan macam ni. Hati awak engkau lemah sangat. Itu sebenarnya tanda hati dia hidup. Betul kan? Sebab apa? Bila tengok dosa dia terus terasa. Bukannya kita rasa aku tengok perempuan okey je, tak ada rasa apa-apa. Kita takut dia terbiasa dengan dosa. Jadi cerita ni memang perempuan ni ataupun yang bertanya ni memang kena kuatlah untuk jaga bahagian dia. Tapi yang lelaki tu, contoh, lelaki bagi mesej, saya rindulah dekat awak. Kaedahnya jangan balaslah. Ataupun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang kena pandailah, bukan dilayan lah. Kalau awak rindu, saya 1000 kali rindu. Nampak tak tu? Jadi memang terpaksa untuk ni. Tapi Ustazah nak tutup dengan soalan yang sangat baik, bagaimana nak mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika seorang anak murid dia tanya guru dia, wahai Syekh, bagaimana aku nak mimpi jumpa Rasulullah? Lepas tu Syekh ni gurunya pun ajarlah, kamu amalkan sekian, zikir sekian, selawat sekian, berapa jumlah, insya-Allah kamu akan mimpi jumpa Rasulullah. Sebab apa? Kita tahu Rasul ada sebut dalam sabdanya, siapa yang bermimpi bertemu denganku, dia benar-benar bertemu denganku. Maksudnya kalau Rasul muncul dalam mimpi, itu betul-betul Rasulullah. Syaitan tak boleh menyumpai Rasulullah. Sama ada jelas ataupun tidak, gambaran cahaya saja ataupun tidak. Masya Allah. Sebab tu jawapannya kita tak mimpi lagi jumpa Rasulullah. Jadi sahabat ni kan, anak murid ni tanya, dia pun buatlah 3 malam berturut-turut macam exactly macam gurunya sebut. Lepas tu bila jumpa guru, wahai guru, aku tak mimpi jumpa Rasul, aku dah buat apa yang kau suruh. Lepas tu guru dia kata, kalau macam tu datang rumah aku, tidur rumah aku malam ni. Lepas tu guru dia hidangkan makanan yang masin. Lepas tu diberilah makan, masin, makan. Lepas tu tak diberi air. Lepas tu, wahai Syekh, aku sangat dahaga sebab aku makan makanan yang masin. Kau pergi tidur. Nak mimpi jumpa Rasul? Nak tidur sekarang. Dia pun tak faham kan, dia pun tidur. Bila dia tidur, dia bermimpi, dia minum air dengan sangat banyak. Dia minum air, dia mimpikan air, lepas tu dia bangun tidur. Ya, wahai guru, tak mimpi juga jumpa Rasulullah. Walaupun guru dah suruh buat macam tu kan. Kamu mimpi apa? Saya mimpi jumpa air dan minum air yang banyak. Kerana sebelum kamu tidur, kamu ada keinginan yang sangat kuat untuk minum air sebab makan masin tu kan. Akhirnya muncul dalam mimpi kamu air.
Jadi walaupun kamu buat amalan, kamu dah selawat, kamu dah buat begini untuk mimpi jumpa Rasulullah, mungkin hati kamu belum cukup kuat keinginan kamu untuk jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi Ustaz Zakir, itulah satu kesimpulan, ia kembali kepada hati. Nak jumpa Rasul bukan cukup dengan selawat, bukan cukup dengan tu, perlu membuktikan rasa cinta kepada Rasulullah, iaitu mentaati apa yang Rasul suruh. Mungkin selawat dah banyak tapi aurat tak jaga. Mungkin selawat dah banyak nak mimpi jumpa Rasulullah, tapi larangan Rasulullah, ya Rasul larang sekian-sekian, ikhtilat, cakap benda yang tak elok, tengok benda tak elok, kita tak tinggalkan. Masya-Allah. Ustazah kira setakat itulah ya.